Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya hari ini Muhammad Fahmi di Buletin Awani akan bermula sebentar lagi pada jam 8 malam. Hari ini kita akan mengupas tentang topik yang tengah hangat mengenai penilaian dan panduan penyediaan belanjawan mengikut Perkeliling Perbendaraan Malaysia. Perkeliling ini merupakan panduan utama yang memberi arahan dan garis panduan berkaitan pengurusan keuangan dalam konteks perkhidmatan awam dan juga termasuk dalam sektor-sektor awam yang lain. Itulah sedikit ulasan mengenai topik yang akan kita kaji pada Buletin Awani pada malam ini. Mari bersama-sama kita teruskan dengan berita-berita utama dan analisis mendalam mengenai isu-isu semasa. Bersama saya Muhammad Fahmi di Buletin Awani. Bersama saya Fahmi. Tujuan adalah menjadi garis panduan bagi penyediaan laporan belanjawan program dan prestasi sektor awam yang akan digunakan sebagai input untuk buku anggaran perbelanjaan persekutuan. Pegawai pengawal adalah diminta untuk memastikan agar laporan belanjawan, program dan prestasi sektor awam yang disediakan adalah selaras dengan garis panduan dan format yang ditetapkan sebelum mengemukakan kepada Kementerian Keuangan. Kegunaan laporan belanjawan terbahagi kepada tiga. Yang pertama, program dan prestasi yang dimasukkan ke dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan adalah sebagai sumber maklumat mengenai program dan aktiviti setiap sektor awam. Yang kedua, selain daripada itu, laporan ini boleh juga digunakan oleh sektor awam sebagai bahan rujukan untuk mengetahui struktur dan kegiatan program dan aktiviti sektor awam yang lain. Maklumat berkenaan dapat menggalakkan kerjasama dan integrasi kerja di antara sektor awam di dalam Malaysia. Ketiga, maklumat yang terkandung di dalam laporan belanjawan program dan prestasi juga adalah penting kerana penekanannya terhadap prestasi yang berdasarkan kerangka keberhasilan sektor awam. Format yang pertama adalah menyediakan visi dan misi selaras dengan Perkeliling Perbendaraan Malaysia. Penyediaan visi dalam laporan keuangan adalah bertujuan untuk penyataan rasmi yang menggambarkan cita-cita atau impian jangka panjang yang ingin dicapai oleh sesuatu organisasi atau entiti termasuk sektor awam. Ia memberikan pandangan menyeluruh tentang masa depan yang dihayati dan menentukan arah serta sasaran jangka panjang. Pentingnya visi seperti ini memberikan arah dan inspirasi, memberikan tumpuan kepada nilai-nilai utama dan aspirasi jangka panjang. Visi seharusnya mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menjadikan sumber inspirasi untuk mendorong inovasi, perubahan yang positif dan usaha bersama dalam mencapainya. Yang kedua, misi adalah pernyataan rasmi yang merangkumi tujuan dan fungsi agensi atau organisasi. Ia memberikan gambaran umum tentang apa yang dicapai oleh entiti tersebut, mencakup tujuan, kewujudan, skop operasi dan mekanisme pelaksanaan. Dalam konteks sektor awam atau kementerian, misi seringkali merinci tanggungjawab asas dan peranannya dalam menyokong visi dan matlamat jangka panjang. Pentingnya misi adalah memberikan landasan konkret bagi tindakan sehari dan keputusan yang strategik bagi agensi atau kementerian termasuk juga sektor awam. Ia menggariskan tanggungjawab utama dan peranan dalam mencapai matlamat jangka panjang dan visi yang telah ditetapkan selaras dengan Perkeliling Perbendaraan Malaysia. Dalam konteks Perkeliling Perbendaraan di Malaysia, istilah pelanggan biasanya merujuk kepada pihak yang akan menerima faedah secara langsung daripada program atau aktiviti yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan atau agensi kerajaan. Pelanggan ini adalah individu atau kumpulan yang dijangka mendapat manfaat atau perkhidmatan daripada pelaksanaan program atau aktiviti tersebut. Kami juga ada menemu ramah Encik Fauzan iaitu pembantu takbir kewangan di Pusat Kesatria. Beliau juga menegaskan bahawa konsep pelanggan sering diterjemahkan dalam konteks perkhidmatan kepada orang awam atau komuniti di suatu pusat. Oleh itu, sektor awam bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan atau program yang memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
Di sini kami membawakan sedikit hasil temu ramah bersama Encik Fauzan. Encik Fauzan, apakah keperluan dan kehendak pelanggan serta bagaimana program ini merancang untuk memenuhi keperluan pelanggan? Baik. Keperluan pelanggan di Pusat Ksatria kebanyakannya berkaitan dengan pembiayaan bagi menjayakan sesuatu aktiviti atau latihan. Antara keperluan yang terlibat adalah seperti makan minum peserta, bahan pakai habis dan sewaan peralatan ataupun ruang. Bagi memenuhi keperluan pelanggan, Pusat Ksatria akan menghantar permohonan anggaran belanja mengurus ABM bersandarkan keperluan badan uniform kepada Jabatan Bidadari pada setiap tahun, biasanya Oktober ataupun Disember, dan jumlah permohonan yang diluluskan akan dibahagikan sebagai bajet tahunan kepada semua badan beruniform di Pusat Ksatria. Terima kasih rakan setugas saya, Fahmi. Sekarang kita teruskan dengan outcome program. Matlamat. Pusat tanggungjawab ini adalah supaya dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berketerampilan, berdisiplin dan holistik agar mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi. Objektifnya pula membantu menjayakan aktiviti atau program latihan badan beruniform mengikut kemampuan semasa kewangan Pusat Ksatria agar kadet-kadet ini dapat ditauliakan dengan jayanya. Prestasi outcome. Yang pertama, penggunaan optimal, iaitu mencapai sekurang-kurangnya 80% penggunaan peruntukan menjelang akhir tahun. Setiap badan uniform juga disarankan menggunakan peruntukan secara berhemah dan tidak berbelanja tidak melebihi agihan yang telah diberikan. Yang kedua, digunakan sebaiknya untuk memenuhi keperluan latihan atau kursus. Wajib agar setiap kadet menyertai badan uniform agar dapat ditauliakan dengan jayanya. Yang ketiga, penjanaan. Terdapat peningkatan dalam jumlah penjanaan melalui aktiviti seperti sewaan ruang, khidmat ke jurulatihan dan sebagainya dari tahun ke tahun. Encik Fauzan, apakah KPI utama yang digunakan untuk menilai prestasi program ini? KPI kewangan PTJ Pusat Ksatria iaitu mencapai sekurang-kurangnya 80% penggunaan peruntukan menjelang akhir tahun pada setiap tahun bagi peruntukan mengurus. Selain itu, PTJ ini mensasarkan penjanaan melalui aktiviti sewaan ruang, fasiliti latihan dan kepakaran ke jurulatihan dengan jumlah sasaran dianggarkan melebihi 30,000 selepas tahun 2025 akan datang. Seterusnya, berkait dengan outcome kerana dengan adanya peningkatan peruntukan atau belanjawan yang dapat disediakan dari tahun ke tahun sudah tentu dapat menyumbang kepada pelbagai aktiviti mahasiswa-mahasiswi badan uniform. Seterusnya, bersama saya Aidil Kemal, Buletin Awani jam 8 malam. Program dan aktiviti yang dijalankan di Pusat Ksatria UKM memainkan peranan penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan universiti. Program dan aktiviti yang dijalankan di Pusat Ksatria difokuskan untuk membangun kepribadian dan kemahiran kepimpinan dalam diri peserta. Ini termasuk pembangunan aspek seperti keberanian, integriti, daya tahan dan keupayaan memimpin. Pusat Ksatria UKM menekankan pembangunan nilai murni dan kerohanian. Ini termasuk pembangunan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan dan rasa tanggungjawab. Program ini menitik beratkan pembangunan kemahiran berpasukan dan kerjasama. Pusat Ksatria sering ingin bekerja dalam pasukan dan kemahiran ini penting untuk mencapai matlamat bersama. Berikut adalah merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Pusat Ksatria UKM, iaitu Majlis Lafaz Pengisytiharaan Pentauliahan dan Pemakaian Pangkat Pegawai Kadet Palapis Darat Universiti Awam kali ke-39, iaitu di Zon Tengah 1, di mana program ini meraihkan para mahasiswa-mahasiswi sekalian tamat latihan pentauliahan mereka. Seterusnya, fungsi aktiviti berdasarkan penilaian dan panduan penyediaan belanjawan Pusat Ksatria UKM mengikut Perkeliling Perbendaharaan Malaysia. Di mana yang pertama, penyediaan belanjawan. Pusat Ksatria mengenal pasti keperluan belanjawan mengikut objektif dan aktiviti universiti.
di mana mereka menyusun belanjawan dengan teliti termasuk peruntukan untuk pengajaran, penyelidikan, pembangunan dan pengurusan. Selain itu, penilaian prestasi kewangan. Pusat Ksatria melaksanakan penilaian prestasi kewangan secara berkala untuk membandingkan prestasi sebenar dengan belanjawan yang telah disusun dengan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan antara belanjawan dan prestasi sebenar. Seterusnya adalah pemantauan dan pelaporan. Pusat Ksatria melaksanakan sistem pemantauan secara berterusan untuk memastikan pelaksanaan belanjawan mengikut perancangan. Mereka menyediakan laporan berkala kepada pihak pengurusan dan pihak berkuasa berkaitan. Seterusnya lagi adalah penyelarasan belanjawan, di mana Pusat Ksatria menyesuaikan belanjawan dengan dasar-dasar kerajaan, matlamat universiti dan keperluan semasa. Pusat Ksatria melibatkan proses penyelarasan semula belanjawan mengikut keadaan ekonomi dan perubahan dalam universiti. Dan akhir sekali adalah penggunaan sumber secara berkesan. Pusat Ksatria memastikan penggunaan sumber kewangan secara cekap dan berkesan. Mereka menyusun belanjawan dengan mengutamakan keperluan yang kritikal dan memberikan keutamaan kepada projek dan aktiviti yang memberi nilai tambah. Seterusnya, kita bersama dengan Encik Fauzan dalam temu ramahnya berkenaan fungsi aktiviti disusun dan diuruskan mengikut konteks keseluruhan yang melibatkan untuk menjalankan program. Encik Fauzan, bagaimana aktiviti disusun dan diuruskan dalam konteks keseluruhan program? Okey, bagi jumlah agihan bajet, kita akan umumkan pada Badan Minform kebiasaannya pada awal tahun iaitu Januari atau Februari. Semua itu mereka perlulah merancang aktiviti dan penggunaan bajet yang diberikan mengikut agihan masing-masing. Baik, terima kasih. Penilaian dan panduan penyediaan belanjawan mengikut Perkeliling Perbendaharaan Malaysia di sektor awam adalah proses yang memerlukan kepatuhan terhadap peraturan, penilaian keperluan yang teliti, pengurusan risiko yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana. Penting untuk mengutamakan efisiensi, produktiviti dan penilaian prestasi secara berkala dengan melibatkan pihak berkepentingan, menyokong inovasi dan beradaptasi dengan perubahan persekitaran adalah elemen-elemen kunci untuk memastikan keberkesanan dan integriti penyediaan belanjawan dalam sektor awam di dalam Malaysia. Sekian, saya Aidil Kemal, Bulletin Awani jam 8 malam melabuhkan tirai. Assalamualaikum dan selamat malam.